Salam sejahtera dan salam syok kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, keutamaan ke arah menjadikan Sarawak sebagai bandar pintar antara keutamaan dalam strategik pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Peng, institusi pendidikan juga boleh memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembangunan mampan di bandar. Katanya adalah penting untuk mendidik generasi akan datang bukan sahaja tentang kepentingan kemampanan tetapi juga melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memacu perubahan positif dalam komuniti. I am particularly interested in the discussions on how educational institutions can play a key role in promoting sustainable development in cities. It is important that we educate the next generation not only on the importance of sustainability but also equip them with the knowledge and skills necessary to drive positive change in their communities. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Asians Education Cities Conference di Kuala Lumpur pada Sabtu. Menurut beliau, persidangan ini merupakan peluang yang terbaik untuk berkongsi pendapat, amalan dan pendekatan inovatif yang telah berjaya dalam memupuk pembangunan bandar yang mampan melalui pendidikan. It is therefore imperative for us to find better alternatives to keep our homes, businesses and communities functioning while tackling the challenge of climate change head-on. Jelasnya PCDS 2030 memberi tumpuan kepada bidang utama seperti pendigitalan, inovasi dan keusahawanan dengan matlamat mewujudkan ekonomi digital yang akan memacu pertumbuhan dan mencipta peluang baru untuk rakyat. Dalam pada itu, beliau menambah kerjasama dengan kumpulan Sunway boleh diwujudkan perkongsian dan inisiatif baru yang boleh menyumbang kepada pembangunan pembandaran eko, bandar pintar dan mampan di Sarawak serupa dengan Sunway City. Laporan seterusnya, pengiktirafan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kekuatan Gabungan Parti Sarawak GPS memberikan suntikan semangat kepada parti itu dalam memperjuangkan hak Sarawak di peringkat persekutuan. Premier Sarawak merangka pengerusi GPS Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Peng berkata ia merupakan berkat daripada kepercayaan dan sokongan rakyat negeri ini kepada semua ahli GPS yang sememangnya bekerja keras mempertahankan kedudukan Sarawak di mata dunia. Hari ini saya nampak bahawa Perdana Menteri mengiktiraf kekuatan yang ada pada GPS. Hingga saya pun dibawanya menemui Sultan Brunei dan juga Perdana Menteri Singapura. Rakan-rakan sekalian, ini berkat kekuatan kita. We must be united. We must be forward looking. And we must protect our right within Malaysian agreement. Dan pimpinan kerajaan pusat mengiktiraf pendekatan dasar-dasar yang kita buat di Sarawak melalui GPS. Beliau berucap demikian semasa menyempurnakan Majlis Apresiasi GPS Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 di Kuching pada malam Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari mahu semua ahli GPS meneruskan usaha ke arah melonjakkan ekonomi Sarawak dan menggenggam semangat kekuatan yang ada pada GPS. Dan rakan-rakan sekalian, let us be the star in Malaysia. That is our objective. Dan saya yakin bahawa wakil-wakil MP kita akan bekerja dan menunjukkan taringan mereka di peringkat persekutuan termasuk Federal Cabinet. You have work to do. You with us try to get all the rights back to Sarawak.
Terdahulu ketika berucap, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Buat-Ambas memberitahu kemenangan GPS dalam PRU15 yang lepas adalah hasil daripada semangat perjuangan yang kental, kesetiaan kepada parti dan setia kawan yang jitu. Ujarnya, GPS tidak akan berjaya dengan cemerlang dan bergaya tanpa kepimpinan yang tepat dan strategik daripada Premier Sarawak serta sokongan kuat rakyat yang mahukan kerajaan yang kukuh, saksama, mesra rakyat dan mesra pembangunan. Dalam pada itu, menurut beliau, matlamat majlis apresiasi tersebut diadakan adalah untuk menzahirkan penghargaan kepada jentera GPS, ahli-ahli komponen parti di peringkat akar umbi, pasukan keselamatan, jabatan dan agensi kerajaan, Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR serta semua pihak yang telah menyumbang kepada kejayaan GPS. Manakala Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian dalam ucapannya pula merakamkan penghargaan kepada semua pengundi GPS dan individu yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kempen PRU15. On this appreciation night, I just want to express my deepest appreciation to all the component parties and the Jentera for achieving amazing results for our GE15. 谢谢. Thank you. Terima kasih. Di kesempatan sama, beliau mengucapkan tahniah kepada semua ahli parlimen yang berjaya menduduki kerusi masing-masing, termasuk pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri diikuti jawatan Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan. Majlis penuh kesyukuran itu disempurnakan dengan upacara memotong pulut kuning oleh Premier Sarawak serta isteri Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tuanku Bujang diikuti nyanyian lagu keramat GPS bersama semua jemputan yang hadir. Antara turut sama ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Setiausaha Agong Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Nelson Balang Rining dan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang Gandu. Selain itu, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, ahli parlimen GPS, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta ahli-ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP, PDP dan PRS turut hadir memeriahkan majlis tersebut. Beralih ke perkembangan di Lundu dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melaksanakan inisiatif Wanita Bangkit untuk memperkasa ekonomi kumpulan SASA serta meningkatkan taraf hidup mereka yang memerlukan bantuan segera dari segi kewangan. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata, ia adalah untuk mengoptimumkan potensi individu berdasarkan kemahiran mereka agar tidak terus bergantung kepada bantuan kerajaan sepenuhnya. Jelasnya, dengan menjalani kursus dan bimbingan menerusi inisiatif ini, ia dapat memberikan para peserta keyakinan serta dapat menempuhi cabaran dalam perniagaan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Keusahawanan Wanita Bangkit KWPKM di Sakra Bajo Training Center Lundu pada Sabtu. Datuk Seri Nancy yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Kebajikan Negara YKN menambah, program yang disertai oleh 234 peserta wanita dari kawasan Tanjung Datu itu adalah untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya yang hilang pendapatan, pencari nafkah utama atau ibu tunggal. Jelasnya, ia juga dilaksanakan menggunakan pendekatan psycho-education melalui Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS bagi meningkatkan kesedaran serta menggalakkan penerokaan ilmu baru melalui sokongan emosi agar lebih bersedia untuk memulakan kehidupan baru akibat penceraian, penderaan, peningkatan kos sara hidup atau hilang punca pendapatan susulan pandemik COVID-19. Justru itu, beliau berharap dengan adanya kerjasama ini, golongan yang terjejas khususnya wanita dapat dibantu dan secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pembangunan perkembangan ekonomi negara. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK mensasarkan mendapat lebih peruntukan daripada kerajaan daripada bajet 2023 yang bakal dibentangkan pada 24 Februari ini demi memperkasakan wanita di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan yang bakal diberikan kelak bertujuan untuk memperkasakan wanita tempatan dalam bidang keusahawanan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Peningkatan Literasi Bahasa Melayu Sekolah Henry Gurney, Puncak Borneo di Dewan Rentap Sekolah Henry Gurney, Puncak Borneo pada Sabtu. Dalam pada itu, program peningkatan literasi bahasa Melayu itu merupakan hasil kerjasama di antara Persatuan Disleksia Sarawak dengan sekolah tersebut.
Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah berkata program ini melibatkan tenaga pengajar daripada Persatuan Disleksia Sarawak bersama seorang guru pemulihan Sekolah Henry Dini, Puncak Borneo yang membantu penghuni buta huruf dan yang mempunyai masalah pembelajaran untuk menguasai abjad dan membaca dalam bahasa Melayu. Jelasnya, program ini juga bertujuan untuk memastikan peserta dapat menguasai membaca dan menulis dalam bahasa Melayu sehingga tahap darjah 6 dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Di Miri pula, Pembadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bersama PPES Ternak Sdn Bhd menganjurkan program Mini Karnival Usahawan SEDC dan Sara Beef Sdn Bhd selama 3 hari iaitu bermula 10 sehingga 12 Februari 2023. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senandin Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pelaksanaan program itu amat bersesuaian dengan hasrat kerajaan Sarawak yang mahu melahirkan dan memerlukan lebih ramai lagi usahawan di negeri ini. Beliau berkata ia menjadi bidang penting yang dititikberatkan oleh kerajaan kerana bidang keusahawanan ini akan membantu dan mempercepatkan pemulihan serta pengembangan ekonomi Sarawak termasuk Malaysia. Ini adalah satu bidang yang memanglah diberi promosi oleh kerajaan kita asli di Sarawak dan kerajaan mempunyai pelbagai program untuk mempromosikan usaha ini, iaitu kita ingin memerlukan lebih ramai lagi usahawan-usahawan kita di Sarawak. Apa yang penting adalah apa yang kita memerlukan di Sarawak ialah kita perlukan lebih ramai lagi tenaga kerja kita yang berpemahiran, berpengetahuan, dan juga tenaga kerja yang kreatif, inovatif. Kalau kita ada manpower, seperti yang katakan tadi, Sarawak tetap akan bertambah maju dan kita akan dapat mencapai rancangan kita yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, iaitu ingin menjadikan Sarawak, memajukan Sarawak menjadi satu wilayah yang berpendapatan tinggi. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program tersebut pada Sabtu. Sebagai fokus utama penganjuran mini karnival ini, sebanyak 13 buah syarikat atau usahawan di bawah SEDC dan 10 buah agensi kerajaan menyertai program ini. Penganjuran mini karnival ini juga turut menyediakan pameran dan khidmat nasihat berkaitan usahawan. Fokus seterusnya, satu jawatankuasa kepolisan komuniti bagi membantu pihak polis telah diwujudkan bagi mengurangkan gejala sosial di Debak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraaan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam berkata, penubuhan jawatankuasa berkenaan penting bagi memastikan masyarakat di daerah berkenaan bebas daripada ancaman masalah sosial. Dan kita di daerah Debak itu isu-isu yang paling banyak lah, isu dadahnya, pil dan sebagainya, dan juga isu kecurian, curi. Kami isu curinya, isu curi ini bukan orang lain. Kebun saya pun juga curi juga, bukan kebun dicuri, orang lain betul tapi dia kerja dan tak pihak karena dua orang itu. Saya yakin luahan ketua kaum yang ada di sini mohon kerjasama pihak polis bagaimana kita dapat menangani masalah ini. Sama sekali dadah kecurian yang popular lah. Masalah dadahnya ada kaitan dengan masalah curi. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Dewan Perwira Balai Polis Debak di Betong pada Khamis. Sementara itu, Muhammad Razi yang juga Adun Saribas turut mengingatkan peranan setiap ketua kampung atau tuai rumah untuk menerangkan kepada penduduk kampung agar tampil ke hadapan sekiranya memiliki sebarang maklumat berkaitan kes gejala sosial dan terus melaporkannya kepada pihak polis. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebabfakta, salam UKAS.